A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi shrah li sadri wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan selamanya, saya nak tanya semua sihat ke? Semoga semua secara selalu lah di pagi Jumaat ni. Walaupun semalam ada yang stay back kan, agak Arifah pagi boleh datang awal pagi lagi kan, walaupun dah stay back semalam tapi boleh datang. So harapnya kita yang dah penat-penat, ada yang projek besar kan. Saya ni kerja baru sini macam tak ada projek besar sangat, kerja biasa je. So korang, anda semua yang dah mungkin dalam waktu sini banyak projek-projek yang anda semua dah buat, mungkin banyak kerja kan. Jadi pertamanya dan selamanya malah kita melafazkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita ucap alhamdulillah hari ni. Alhamdulillah kerana nikmat yang Allah, kerana limpahan kurnianya Allah telah menghimpunkan kita pada pagi ini untuk sama-sama kumpul mendengar tazkirah, yang mana kalau Ustaz Farid dulu kata, kalau kita bersyukur kerana kita dikurniakan nikmat iman dan Islam dan iman. Kerana Ustaz Farid kata dulu, kalau kita tak dikumpul, tak ada iman dan Islam, kita akan ada kat sini. Yang paling lagi orang kata kuat lagi, iman dan Islam ni kita perlu syukur kerana apa? Kita dapat lahir-lahir dah dapat iman dan Islam, yang mana dia adalah syarat untuk kita masuk pada syurga Allah SWT. Kalau kita tak dapat Islam, kita tak masuk syurga. Kita tak ada iman, tak masuk syurga. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallah al-Islam. Agama yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Maka kalau agama lain selain Islam, kalau kita anuti, maka tidak dapat syurga. Dan iman juga, Nabi SAW sabda, tidak akan masuk syurga seorang itu tak ada iman dalam hatinya, walaupun sebesar biji sawi. Tu Ustaz. Jadi kita perlu syukurilah hari-hari kan. Kalau kita bangun pagi, hari ni semua dah alhamdulillah ke bangun pagi? Ada ke? Ustaz ada Ustaz? Ya kan? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pagi-pagi lagi kita dah ajar untuk bersyukur kan, dengan nikmat Allah Subhanahu Taala kerana menghidupkan kita, masih lagi beri nafas pada kita untuk kita, kalau kita ada buat dosa, kita sempat lagi bertaubat. Kalau kita ada kelemahan dari sudut amal, boleh lagi tambah amal kita. Itulah kelebihan yang Allah bagi kepada kita hari ini. Masih diberi kelebihan kita untuk menganut agama Islam dan teruskan lagi kita punya ke arah memperkuatkan iman kita lah dalam iman dan Islam ni. Seperti yang kita tahu, iman dan Islam ni dia tak boleh kita duduk diam macam tu je. Kerana dalam Quran Allah sebut ya ayyuhallazina amanu la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu dalam Islam. Kemudian Ibn Kathir menafsirkan ayat ni, dia kata Islam tu kalau kita dah dapat ni, kita dah lahir dah dapat Islam kan, perlu diusahakan lah. Tak boleh kita duduk diam saja, tak solat, tak apa. Tapi sebab apa? Kita tak mungkin, orang yang Islam tak, dia belum tentu dia akan mati dalam keadaan Islam. Dan orang yang ada iman belum tentu dia akan mati dalam iman. Sebab apa Ibn Kathir cakap, man asha ala syai' mata alaih, wa man mata alaih bu'itha alaih. Man mata ala syai' bu'itha alaih. Siapa yang hidup dalam keadaan sesuatu, dia akan mati dalam keadaan itu. Dan siapa yang akan mati dalam keadaan itu, dia akan dihidupkan pula dalam keadaan yang dimati tadi. Jadi sama-samalah kita usaha untuk memperkuatkan iman kita lah dengan amal ibadah, amalan sunat dan sebagainya. Jadi itu mukadimah lah. Tajuk saya sebenarnya hari ni syukur pada Allah SWT. Dah masuk tajuk lah sebenarnya. Mukadimah dah masuk tajuk. Siapa tahu syukur tu apa maksud dia? Syukur dah dibahaskan je. Dah dibahaskan ni? Ya Allah. Tukar tajuk lain boleh? Tajuk lain Okey, tajuk saya pada hari ni adalah dunia yang tiada nilainya. Baru ni saya buat buku tafsir for kids kan. Dapat ayat berkaitan dengan nyamuk. Gimana orang kafir tu, bagaimana orang kafir ni dia menghina Allah, dia mengejek Allah. Sebab Allah menyamakan sesuatu, Allah membuat perumpamaan dengan satu benda yang kecil seperti nyamuk. Kemudian Allah
dalam ayat surah Al-Baqarah ayat ke-5, Allah kata Allah tak malu pun, Allah tak kisah pun Allah nak membuat perumpamaan dengan sesuatu yang kecil. Sebab Allah tu Maha Kuasa. Kalau dia kata dia nak buat perumpamaan dengan semut pun, dia tak ada efek apa-apa. Allah tak ada kesan yang buat dia terhina. Sebab Allah tahu Allah kan pencipta kan, makhluk ni semua sama je bagi Allah. Tak ada yang membuatkan dia bagi terhina, membuatkan Allah terhina. Jadi Allah kata Allah tak rasa terhina pun kalau Allah samakan buat perumpamaan dengan nyamuk. Situlah. Jadi kat sini nak bagi tahu. Faham ke? Tak faham ke? Dalam ayat tu Allah kata Allah nak bagi perumpamaan dengan nyamuk pun tak ada masalah, sebab Allah Maha Berkuasa kan. Allah tak rasa terhina pun dengan benda yang kecil. Sebab semua makhluk bagi Allah adalah sama. Dalam satu cerita ada seorang orang kaya ni, bangsawan lah. Dia ada anak, dia dah nazak lah masa ni. Kemudian bila nak nazak tu, dia panggil anak-anak dia. Anak-anak, main kumpul dengan aku kan. Anak kumpul kan. Anak dia pun kumpul sebelah dia kan. Macam sedih lah semua. Tak tahu orang tu sedih ke tak kan. Sedih lah, semua sedih. Cerita Tak, ini jangan sedih sangat, ni bukan hadis pun. Ni cerita orang kata cerita lama dulu. cerita pengajaran lah untuk kita kan. Kita ambil iktibar sama-sama. Kemudian apabila dah dikumpulkan anak dia tu, kata orang ni, aku nak, dia beritahu kat anak sulung dia, kat anak-anak dia semua, aku nak nanti kalau aku dah mati, aku nak stokin buruk yang dalam almari tu, pergi ambil jap. Dia pergi ambil, anak dia ambil. Dia tunjuk stokin buruk ni yang ada camping ni, aku nak aku dikebumikan bersama stokin ni. Kemudian anak pun macam okey. Peguam pun macam siap catat lah masa tu kan. Peguam apa orang kata, peguam lah kot, peguam apa kata, peribadi dia. Kemudian bila tiba masa ajal dia pun meninggal. Dah meninggal, dah uruskan jenazah, nak kafankan. Anak dia pun datang kat Tok Imam tadi, kata, Tok Imam, ayah saya nak pakai stokin ni, masa dia mati, stokin ni. Lepas tu Tok Imam kata, mana boleh nak pakai stokin ni. Ni memang tak boleh pun kalau kita nak pakaikan stokin kan. Jadi Imam kata, diorang pun gaduh Imam dengan, bukan gaduh, macam bertelagah lah kan, Imam dengan adik-beradik tu pasal stokin ni. Sampailah diorang terpaksa panggil peguam pribadi ayah tadi yang meninggal tu. Kemudian diorang katalah, kenapa wahai Imam, ayah dia suruh masukkan je lah stokin tu dekat kaki dia kan. So apa orang kata, sarungkan. So bila Imam kata tak boleh, kenapa nak perlu sarungkan. Lepas tu peguam tadi pun kata, itu adalah sebenarnya pengajaran untuk kita semua, bahawa tengoklah, hatta stokin buruk sekalipun tak boleh dimasukkan bersama dalam kubur. Dalam pada sempat lagi kan ayah dia, kita tengok ayah dia sempat lagi, dah dalam keadaan dah meninggal pun sempat lagi memberi pengajaran kepada anak-anak dia dan orang sekeliling. Jadi saya nak ulas daripada cerita ni, bahawa dunia ni tak ada apa-apa. Janganlah kita terlalu fokus ataupun kita jadikan kita punya matlamat utama kita lah. Dia bukan maksudnya kita boleh abaikan dunia, tapi jangan jadi terlalu fokus sehingga kita mengabaikan akhirat. Antara perkara yang penting, benda yang kita kena tengok balik, kita punya dirilah kan. Kadang kita tak sedar, kita buat benda yang kecil. Kadang kita percaya makan tu beri kita kenyang kan. Memang makan tu wasilah, dia adalah satu perantaraan cara untuk kita kenyang. Tapi jangan kita percaya kalau kita tak makan kita akan mati. Kita akan kebuluran lah, tak akan mati lah. Sebenarnya rezeki itu semua datang dari Allah. Kalau Allah kata kita kenyang ataupun makan apa, kita akan kenyang. Setakat ni itu sajalah. Yang penting tadi syukurlah. Kerana apa saya nak cakap syukur tadi, tiba kena tukar topik kan. Memang luas sikit lah. Sebab syukur ni
satu benda yang orang kata, bukan orang kata, Allah kata memang satu benda yang penting lah. Allah kata washkuruli in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukur pada aku kalau kamu betul-betul hamba-Ku, beriman ataupun mengabdikan diri kamu kepada aku. Dan Allah kata juga qalilun min ibadiyya qalilun min ibadiyya syakur. Sikit sangat orang yang syukur pada aku. Maksudnya dalam dunia ni berapa ramai je orang Islam, orang kita ni, manusia ni bersyukur pada Allah SWT. Jadi kalau nak bersyukur ni banyak cara lah kan. Antaranya kita menzahirkan dengan lidah kita, menyebut alhamdulillah. Pun sama Ustaz pada sebut dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Allah sahaja yang layak diberi pujian. Masuk dalam dia, Allah saja layak diberi pujian. Kalau masuk literal dia, segala puji bagi Allah, Tuhan cipta alam. Dan dia tak cukup sekadar kita kata alhamdulillah je tapi kita tak buat perintah Allah. Syukur ni dia perlu masuk di sisi ulama, ada banyak lah. Antaranya kita menzahirkan dengan lisan, mengiktiraf dengan hati, kemudian kita zahirkan dengan perbuatan kita. Kalau kata terima kasih je kat orang tapi kita kurang ajar dengan dia kan. Kita macam kita kata kat mak terima kasih mak, post kat Instagram terima kasih mak apa semua, tapi bila depan mak kurang ajar, tak dengar cakap mak. Itu tak tanda kita terima kasih pun sebenarnya. Jadi itulah tandanya cara-cara kita, itulah antaranya cara-cara untuk kita bersyukur kepada Allah SWT. Seterusnya kalau nak berterima kasih kepada Allah juga, kita kena berterima kasih juga pada orang. Sebab hadis Nabi SAW, man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah. Dengan orang pun dia tak boleh berterima kasih, apatah lagi dengan Allah SWT. Jadi sajalah, seperti yang kita tahu, syukur ni macam tadi saya kata, Allah suruh, satu perintah Allah SWT. Keduanya, orang yang bersyukur ni saya jazi syakirin. Orang yang bersyukur ni dia akan dapat balasan lah daripada Allah SWT. Seterusnya dia dapat keistimewaan. Sebab apa? Allah kata wa qalilun min ibadiyyash syakur. Bila kita bersyukur ni, maksudnya kita termasuk dalam golongan yang sikit tu. Maksudnya bila kita masuk dalam golongan sikit, kita ni adalah istimewa. Dan seterusnya bila kita bersyukur, Allah kata dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur, Allah akan tambahkan. Maka bila kita bersyukur ni, Allah luaskan lagi rezeki kita. Itulah dia. Setakat ni saja dari saya. Minta maaf sebab macam kurang persediaan sikit, gagap. Saya pun dah lama tak bercakap. Dan saya ni sebenarnya bukan jenis yang bercakap depan sangat. Cakap belakang je. Bila disuruh saya, bila minggu lepas ke minggu lepas tak saya baru tahu ada kena tazkirah ni kan. Saya rasa macam bagus lah. Sebab saya bukan nak mengajar, kita bukan nak mengajar, tapi kita nak memberi tazkirah. Tazkirah ni peringatan kan. Allah SWT firman dalam surah kita ingat, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Orang mukmin pun boleh ambil manfaat, apatah lagi kita yang belum tentu lagi kan, betul-betul mukmin di sisi Allah SWT. Jadi marilah kita bersyukur dengan nikmat Allah dan teruskan lagi program sebegini akan datang insya-Allah. Terima kasih atas pendengaran yang baik, yang fokus. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayap nyamuk ia tidaklah standing di sisi Allah. Maknanya tak ada nilai dunia ni. Tak ada nilai je, bukannya kita, disuruh kita tak berusaha. Tapi jangan jadikan dunia ni sebagai ada tujuan utama. Kita berusaha, kita jadi kuat kita fima ataqallahu di dunia kan. Wadatan sanasibaka minal wadatan sanasibaka minal dunia di akhirat. Janganlah kamu Allah kata gunakan kesempatan yang ada di dunia ni untuk mencari bekalan di akhirat, dan jangan lupakan bahagian kamu untuk di dunia ini. Maka kita gunakan dunia ni sebagai medium memperbanyakkan ilmu, amal, bekalan kita di akhirat. So hari Jumaat ni kita perbanyakkan selawat lah, selawat. Sebab itu kerana kita lupa
selawat ni banyak manfaat dia. Antaranya dalam sebuah hadis Nabi kata, ada seorang sahabat tanya, "Ya Allah, wahai Rasulullah, boleh tak aku jadikan aku berdoa dengan selawat?" Boleh? Nabi kata 1/3 doa. Betul dia kata 2/3 doa. Boleh tak aku nak jadikan seluruh doa aku selawat? Nabi kata itu yang terbaik. Sebab apa? Selawat ni sekali kita selawat, dan selawat maksud dia doa ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarganya serta sahabatnya lah. Memadai dengan kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, dan itu dah sampai selawat kita ke atas Nabi. Dan Nabi kata, kat mana saja umat aku berselawat ke atasku, maka selawat itu akan sampai kepadaku. Nabi SAW ni dia adalah pemberi syafaat uzma, yang mana pada hari akhirat nanti Nabi dalam satu hadis tu, Nabi makan dengan sahabat, makan daging. Lepas tu Nabi tengok daging tu, Nabi kata, korang tahu tak nanti dekat akhirat sana macam mana keadaan dia? Lepas tu Nabi kata lagi, semua manusia masa tu matahari dekat sejengkal kepala, dekat kawasan yang lapang. Kalau kita panggil seorang memanggil, pasti yang hujung sana boleh dengar, sebab semua orang terdiam ketakutan. Dalam hadis tersebut terdiam ketakutan, tak ada seorang pun berani. Kita walaupun semua dalam keadaan telanjang, tapi semua orang tak fikir pun pasal telanjang. Semua fikir pasal nasib dia akan menimpa dia lepas nanti. So itu dalam hadis lah. Lepas tu kau tahu tak, nanti semua orang tu akan merintih, meraih untuk mendapatkan pertolongan. Datang kat mak dia kan, mak dia pun lari pada anak dia. Semua orang tak nak, semua fikir nafsi. Semua orang akan berfikir pasal diri dia saja. Fikir walaupun dosa yang ditanggung oleh orang lain, nak balik pahala, siapa yang ambil pahala aku, minta balik. Tak ada kira kau anak ke, kau atuk ke, pahala aku nak balik, hak aku nak balik. Masa tu dah tak ada. Yauma la tanfa'u malun wala banun. Tak ada, pada hari tersebut tidak ada yang bernilai, walaupun harta, walaupun anak-anak, masa tu dah tak ada nilai. Lepas tu Nabi kata semua orang akan meraih syafaat, pertolongan. Syafaat ni maksud pertolongan lah. Maka mereka akan pergi ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, kau adalah Abul Bashar, kau adalah bapa segala manusia, kau adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT, maka berikanlah syafaat kepada kami. Adam kata, aku malu dengan Allah SWT. Aku pernah berdosa kepadanya, yang mana dosa ini kalau aku minta ampun segala dunia, tidak akan Allah ampunkan dosaku. Dia merasa dosa dia berat, walaupun satu je dosa dia, iaitu apa? Makan buah tu kan, ingkar perintah Allah, dan dia makan buah tersebut daripada pohon tersebut. Lepas tu dia pergilah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata, aku tak mampu, aku pernah melakukan dosa. Pergi Nabi Isa, pergi Nabi Musa, pergi Nabi Isa. Lalas Nabi Isa kata, pergilah ke Muhammad. Pergi ke Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad SAW kata, aku akan pergi berjumpa Allah. Lalu Rasulullah pergi, dia jumpa dengan Allah SWT, sujud, dan Allah mengilhamkan dia dengan satu tasbih yang tidak pernah diilhamkan daripada di dunia. Lalu dia menyebut tasbih tersebut, memuji Allah SWT. Lalu Allah kata, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah apa saja, aku akan kabulkan. Nabi Muhammad kata, ummati. Nabi pun bagi syafaat kepada umatnya. Lalu Allah kata, masukkanlah ke syurga, walaupun masuklah ke syurga dari kalangan umatmu, walaupun dalam hatinya ada sekecil zarah daripada iman. Lepas tu 3 kali Nabi minta, walaupun sekecil zarah, walaupun senipis, masuklah syurga. Itulah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaat al-uzma. Yang mana masa tu itulah pertolongan ni, kata orang last apa? Last call, last choice lah, pertolongan kan. Jadi macam mana kita nak dapatkan syafaat Nabi ni? Perbanyakkan selawat lah, terutamanya pada hari Jumaat kan. Ulama kata, para alim ulama kata hari Jumaat ni kita khususkan zikir tu
macam bacaan surah Kahfi bacalah, tapi lebih berbanyakkan khusus pada selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi itulah antara kelebihan syafaat ni. Sekali kita selawat ke atas Nabi, maka 10 kali Allah akan selawat yang ke atas kita. Selawat ni doa keselamatan maksud dia, doakan kesejahteraan. Allahumma salli ala Muhammad, maksudnya ya Allah kurniakanlah kesejahteraan dan keselamatan kepada Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, kepada keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Kalau kita nak tambah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa barik maksudnya berkati dan sejahterakan dan selamatkan. Lalu Allah akan kembalikan doa tersebut kepada kita. Kita selamat, kita sejahtera, anak-anak kita dan keluarga kita kan. So itu antara kelebihan syafaat selawat. Jadi perbanyakkanlah selawat pada hari Jumaat ni. Saja dari saya, insya-Allah kita doa supaya sama-sama mendapat syafaat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat menegur air daripada Telaga Kautsar daripada tangannya sendiri, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.